Okey, selamat datang kepada sahabat-sahabat kita pada malam ni. Okey, nampaknya kita nak tunggu sekejap sikit lagi. Sebab tengok tak ramai lagi kan. Pokoklah kita tunggu sekejap. Nanti ada lagi yang nak masuk. Kita haraplah lebih ramai lagi malam ni sebab besok cuti kan. Tapi tak apa, kami faham sebabnya besok pun cuti. Mungkin ada yang sibuk nak berjalan dan sebagainya. Okay, so kita nak refresh balik pun sebabnya saya tak dijadikan host ni. Hostnya ialah Cikgu Amimah. So saya tak boleh nak share konten. Cuma nak okay, you are host now. Okay, thank you. Okay, so kita nak refresh balik lah yang malam. Okay, so sebut sedikit tentang kita punya apa keynote kan semalam. Okay. Sebenarnya sekejap ni. Okay, so kalau cikgu tengok ni, okay, banyaklah yang kita saya buatlah sedikit kan. Okay, so yang semalam kita ada dua topik iaitu hydrogen bond dan juga alloy. Dekat sini tak bergerak ni. Dekat skrin saya tak bergerak. Okay. Alright, so macam mana pun tak apa, saya tunggu skrin tu tak bergerak nampaknya sebab saya dah masuk dalam keynote ni. Okay, cuma kita nak ingat, kita bukanlah nak ingatkan, kita cuma nak refresh balik. Dalam keynote tu ada banyak benda yang kita boleh buat. Kita boleh buat drawing, kita boleh buat tracing, and then kita boleh buat movie dan animated GIF dan banyak lagi lah yang kita boleh hasilkan selain daripada kita hanya menghasilkan slide. Kalau sebelum ni kita mungkin cuma tahu nak hasilkan slide saja, tapi diharapkan in future kita boleh hasilkan lebih banyak lagi animation sebab kami bercadang supaya kita semua dapat hasilkan animation untuk PNP kita lah masing-masing kan. So untuk nak menceriakan lagi PNP kita sebenarnya kan. Macam itulah sebenarnya. Okey, so saya akan tunggu ni lah kot. Masih lagi freeze lah dia punya screen. Sekejap saya stop sharing dulu. Okay. Okay, okay, untuk malam ni kita akan teruskan lagi. Okay, masih lagi bersama saya, Cikgu Julia dan juga Cikgu Amimah. Okay, jadi untuk malam ni kita nak sambung daripada keynote pergi kepada GarageBand dan juga iMovie. Okay, basically saya tahu ada cikgu-cikgu yang memang dah biasa dengan iPad, dah biasa dengan iMovie dan keynote. Tapi bagi yang masih baru belajar, jadi kami harap ini adalah session program yang kita boleh sama-sama lah bangun together kan. Bukan bangun, maksud saya kita boleh sama-sama buat menghasilkan bahan PNP. Ni cakap tak ada skrip ni. Kesian saya. Saya tak reti buat skrip. Kita santai lah kan. Okay, kita santai-santai. Okay, so pandai nanti cikgu Julia. Kan? So dah hari kedua, so kita macam santai lah sebab saya rasa kita dah get to know
each other lah, walaupun bukanlah secara yang real kan. Maybe one day kita boleh kenal dengan betul-betul in real. Okay, insyaAllah kan. Abang masa ni kita kenal secara maya saja. Okay, so okay, kita nak macam ni kita nak terus tunjuk yang mana yang baru tu share screen yang baru okay, so saya akan masuk tak? Kita tak nak okay, so saya stop terus. Okay, sekejap. Okay, baru dah masuk. Okay. Alright, so macam mana ni? Cikgu Amimah, saya mula ke lagi? Boleh je nak saya mula pun boleh. Saya macam dah shock sendiri pula asyik mula dulu kan? Nak kena keluar masuk team tu bila. Okay, so mungkin saya okay, pada malam ni kita tak adalah macam semalam kita nak siapa dulu, siapa kemudian, sebab kita pun tak tahu dia semalam pun ada problem dan sebagainya. Kita doa banyak-banyak supaya malam ni tak ada problem. So pada malam ni kami bersama-sama, saya dengan Cikgu Amimah akan sama-sama mencelah lah, mencelah mana yang mengikut keperluan. So Assalamualaikum dan selamat datang lagi kepada sahabat-sahabat semua. InsyaAllah pada malam ni kita teruskan lagi. Okay, Cikgu Amimah boleh sambung sikit? Assalamualaikum semua. Syok dengar Cikgu Julia cakap tu kan. Sebab tu saya biar je dia cakap. yang tak ada skrip tu? Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya tadi petang pun saya try and error troubleshoot lagi Zoom saya. Memang tadi masih tak boleh. Last minute ni baru boleh connect semula iPad saya ni dengan Zoom. Nak install. So macam-macam cabaran yang dihadapi untuk melaksanakan kita nak kata sharing session yang kita dia tak adalah nak kata kita terror pun kan, tapi walaupun dengan ilmu yang sedikit ni kita cuba juga, usaha juga walaupun berbagai cabaran yang datang. Yang penting manfaat tu sampai pada cikgu-cikgu yang lain jugalah, insyaAllah. Kami harap manfaat juga 2 hari cikgu bersama kami ni kan. Hari ni kita pun nak relax-relax je macam cikgu Julia cakap, dan kita akan fokuskan kepada apps yang seterusnya lah. Semalam kita dah buat keynote, so hari ni kita akan tengok kepada GarageBand dan iMovie, dan kita tengok bagaimana kita boleh sebenarnya ketiga-tiga aplikasi ni kita boleh gabungkan dia untuk membentuk, untuk menghasilkan sebuah video PDPC kita yang berkualiti, insyaAllah. Sebab kebanyakan guru-guru di luar sana memang banyak, kalau cikgu-cikgu tengok dekat YouTube kan, memang banyak sangat cikgu-cikgu ataupun orang-orang luar yang dia upload any videos dekat YouTube lah, untuk kita, untuk bantu kita juga, kita search, kita jumpa dan kita boleh tunjuk pada student kita. Tapi kenapa saya dengan Cikgu Julia ni memilih untuk menyusahkan diri untuk buat benda-benda ni, sedangkan kita boleh je cari kat YouTube tu kan. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil orang punya, biasanya ada je part dalam video tu yang kita rasa macam kita tak nak dan tak perlu pun kita nak share dengan student kita. Kita nak fokus dekat bahagian ni je. Setuju tak cikgu-cikgu? Ke saya je yang rasa macam tu? Cikgu Julia je yang rasa macam tu? Kan? Kalau kita
Aku tak ada ke? Boleh makan tak biar? Kau makan lagi. Hello? Saya dah dikeluarkan daripada Zoom ni lagi. Ya Allah, Akbar. Cikgu Julia. Okey, itu. Semua orang pun dah terkeluar. Cikgu Julia pun dah terkeluar nampaknya. Okey. Okey, sorry saya terkeluar tadi. Okay, saya share konten semula. Oh tak boleh. Mima kena share konten Mima. Okey, jap. Kali dua-dua host dah terkeluar jadi cikgu-cikgu kenalah. Jadi host pula. Pencabaran sikit lah kali ni sebab sepanjang PKP, sepanjang apa namanya, kita buat online ni tak pernah saya menjadi masalah macam ni lah kan. Nak uji time ni pula yang internet ni macam-macam perangai nak dia kan. Kalau kita guna banyak tu tak ada pula dia buat perangai, Alhamdulillah. Okay. So Cikgu Julia, kita boleh mula ni tu macam mana? Okay, boleh mula terus lah kot. Okay. Kita pun tak nak delay lah kan sebab nanti sebab dah 9 suku dah ni. Okay. So hari ni saya akan kongsikan tentang iMovie. Okay, so iMovie ni kalau cikgu-cikgu masih belum familiar ataupun belum biasa, yang ikon dia gambar ni lah. Dia gambar video recorder kat situ kan dengan bintang tu warna purple. So cikgu-cikgu boleh tengok dekat apa tu iPad cikgu. Ikon ni itu adalah iMovie lah. Okay. So dalam iMovie ni dia adalah untuk kita create kita punya movie yang kita boleh compile daripada apa-apa file yang kita contoh keynote semalam tu kita boleh compile untuk menjadikan satu video presentation. Okay. Memang best lah, ada beberapa function yang kejap lagi saya akan ajar cikgu macam mana nak buat. So dia mudah sebab sekarang ni memang kita tak nafikan banyak sangat video editor yang ada kat luar tu, even memang percuma pun kan dan mudah digunakan. Dan iMovie ni pun memang salah satu dalam list saya lah yang senang untuk digunakan. Okay. Sebab ada banyak yang macam ada yang agak complicated sikit, tapi yang iMovie ni dia memang simple tapi hasil dia boom macam tu. Okay, dalam iMovie ni biasanya 5 perkara ni, tapi hari ni saya akan fokus kepada 4 perkara yang saya nak cerita. Okay, so dia ada green screen, dia ada picture in picture, dia ada split screen, cutaway and audio only. Okay, untuk green screen, picture in picture, ini cikgu dah tengok dah semalam. Masa kita orang punya keynote tu, yang Cikgu Julia ada playkan video saya, yang saya buat picture in picture. Okay, yang Cikgu Julia punya, yang cikgu tengok dia sambil-sambil menunjuk kepada hydrogen bond semalam tu kan, macam artis lah Cikgu Julia kita kan. Itu dia buat green screen. Okay, actually dia bukan setakat screen yang hijau saja. Kalau cikgu-cikgu ada screen berwarna biru pun boleh digunakan. So tak payahlah susah-susah kod dinding rumah tu. Cikgu Julia dia pakai dinding rumah saja warna hijau. So dah jimat dah tak payah beli kain untuk green screen. Dia dah ada studio dia kat dinding dia tu. Okay. Sangat-sangat convenient. Okay, so sekarang kita pergi kepada kita punya ni lah, iMovie. Oh, tapi sebelum tu saya nak tunjuk cikgu dulu contoh ini slide saya semalam, antara slide saya semalam dalam keynote. So saya nak tunjukkan cikgu macam mana kita boleh gunakan transfer file kita yang daripada keynote ni untuk kita masukkan ke dalam iMovie tu. Okay, so contoh saya buat slide nombor 5 dengan nombor 6 ni adalah menggunakan Magic Move. Jadi saya akan transferkan untuk kedua-dua slide lah, slide 5 dan slide 6.
cikgu pergi ke titik 3 ni sebab ni tengah buka apps tengok lagi kan. Okay, so kita pergi ke titik 3, kita exportkan dia dalam bentuk movie. Semalam Cikgu Julia dah tunjuk yang animated GIF tu kan. So sekarang kita nak masukkan di dalam iMovie, kita kena export dia dalam bentuk movie. Okay. Yang kita nak check hanya 5.6 saja. So slide range ni kita kena ubah lah 5.6 saja. Tak perlulah kita export ke semuanya kan. Okay. So saya nak fokus pada 2 slide saja. Dan yang resolution ni cikgu boleh pilih lah yang mana cikgu nak. Saya ambil yang tengah-tengah. Tengah-tengah tu dah cukup cantik juga. Kalau cikgu punya memori iPad besar, bolehlah ambil yang sekali tu. Dan juga go to next slide after. Go to next slide after ni, cikgu Dula dia letak 3 second semalam kan. Kalau saya 0 second pun saya suka jugalah. Okay. So share dan savekan video. So video tu dia akan simpan dekat dalam foto. Okay. So jom kita pergi mengembara ke dalam iMovie. Okay. So sekejap ya, kita accept lagi komputer. Okay. Kalau cikgu-cikgu ada apa-apa soalan terus tanya. Sambil-sambil saya tengah bercakap ni, bolehlah cikgu-cikgu record diri sendiri pakai handphone kan. Sebab mungkin tengah tengok Zoom ni guna iPad kan, ataupun tengah tengok guna handphone. Kalau tengah tengok guna handphone, bolehlah guna device lain untuk record diri cikgu. Apa-apa ni lah, buatlah berapa second dalam 20 second kan. Cakap je lah apa-apa, cakap pasal mindset ke apa tu. Bolehlah kita gunakan untuk buat movie ni, untuk video clip. Okay, bila kita masuk iMovie, untuk kita create new, kita boleh pegang butang plus ni. Okay, so tekan plus. So di sini dia akan Abang tadi apa ni? Mesti dia berhenti. Kalau tekan sekarang berhenti lah. Tak apa dia. Okay. Minta mulakan ya suara. Cikgu, minta mute-kan mikrofon ya. Terima kasih cikgu, tolong mute-kan Okay. So bila kita tekan new project di iMovie, so dia akan keluar 2 perkara, movie dan juga trailer. Okay. Yang malam ni kita nak fokus kepada movie saja. Yang trailer ni kalau cikgu dah tahu, dia adalah macam kalau kita tonton drama tu, dia ada tulis macam contoh Warner Bros punya drama kan. Yang kata lah siapa director, siapa pelakon apa semua tu, producer apa semua tu, itu trailer. Nama-nama pelakon semua tu. Okay, hari ni kita nak buat movie kita. Kita nak jadi artis malam kan. Okay, so dekat bawah ni kita nampak tak ada perkataan create movie. So kita boleh klik lah di situ, create movie. Okay, bila kita dah create movie, dia akan keluar macam ni paparan di screen iPad anda. Okay, so di sini kita nak fokus kepada saya screenshot. Okay, di sini kita nak fokus, kita nak buat video kan. Jadi kita klik pada video. Lepas tu kita tengoklah nak ambil all ikut cikgu lah. Okay. So di sini video cikgu yang contoh, saya nak ajar cikgu buat ni. Saya akan ambil gambar cikgu ni. Okay. So kita just double click saja. Kita klik kat dia tu dah warna kuning kan, cerik tu. Okay, so kita just double click saja, dan dia akan turun sendiri. Ni kita punya ni. Okay. So di sini saya nak ajar cikgu yang pertama ni adalah split screen. Okay, split screen. Di mana bila kita nak tambah sesuatu di dalamnya, kita akan ada kita tekan mana-mana video lah. Tekan mana-mana video. So di sini ada titik 3. Kalau cikgu perasan yang pertama tadi tak ada titik 3. Saya ulang balik semula saya delete dulu yang ni. Okey, saya nak letak balik cerik tu. Okey, saya nak letak balik. Tengok, tak ada titik 3. Kan? Beza Okey, video yang pertama kita nak letak dekat kita punya frame ni, tak ada titik 3 untuk yang pertama. So kita just tambah saja dia masuk ke dalam frame. Okey, then saya nak letak yang kedua di dalam video ni. So saya ambil je mana-mana. Dah ada titik 3. Okey, so di sini cikgu boleh klik pada titik 3 ni.
Inilah function yang ada dekat dalam iMovie ni. Ada 5 tu, cutaway, picture in picture, split screen, green ataupun blue screen dan audio only. Okey, sekarang saya nak ajar cikgu macam mana nak buat split screen. Okey. Split screen ni saya gabungkan sekali dengan cutaway lah. Okey, nanti saya tunjuk kat cikgu Okey, bila kita nak adjust bahagian yang dalam contoh gambar video saya ni, so saya kena klik biar dia highlightkan warna kuning. Bila dia highlight warna kuning tu maksudnya kita nak edit benda tu. So di sini dia nampak dia volume tu cancel kan. Jadi kita klik kat volume, so kita adjust lah supaya volume tu ada. Okey, tak ada berapa-berapa. Okey. So nampak tak video kita dah speed. Ini saya bukan tak ada kaitan lah dengan cerit tu kan, tapi saya nak tunjuk cara dia. Assalamualaikum murid-murid. So di situ nampak kita punya screen tu dia dah switch kepada 2. So mungkin cikgu bercerita tentang video tu sedang menceritakan tentang peralatan yang diperbuat daripada metal dan alloy kan. So cikgu boleh cerita lah kat sebelah tu ada gambar dia sambil cikgu bercakap tentang peralatan tersebut. Dan dalam video yang sama juga kita cerit ni saya nak tunjuk apa struktur yang ada dekat dalam cerit tu. So di sini saya akan letak kita punya cursor line tu dekat situ. So saya nak tambahkan kita nak zoom in. Bila tengah cakap-cakap tu kita nak zoom in kan particles yang ada dekat dalam tu. Okey. Dan ambil yang pendek sikit. Okey, so saya ambil ni, saya ambil cutaway. Okey, cikgu nampak yang atas ni saya klik kat cutaway. Okey, cutaway ni dia adalah video clip yang kita nak buat macam kita paste to another video. Ada 2 video yang kita paste to another video lah. Macam tu. Dan content dia related. Contoh, okay, kita tengok perjalanan video ni. Dia punya konsep asas yang kita nak ceritakan adalah pasal cerit. Okey, kita nak cerita pasal cerit. So cerit ni, cikgu kat sebelah ni tengah cakap lah pasal cerit ni, pasal alloy apa semua kan. Okey, contoh. Tapi saya tengah cakap tu 1, 2, 3. Sebab yang alloy punya video panjang. Okey. Assalamualaikum murid-murid. Bila kita ambil cikgu nak ajar kita tengah cakap pasal cerit tu. Kalau kita buat daripada alloy, dia jadilah macam ni molekul yang ada dekat selang slide cerit. Senang kebek ke contoh kan. Okey, dan kita kembali balik pada cerita. Oh, ni cerit tadi. So dia sebenarnya dibuat daripada alloy. Okey, cikgu jelas tak? So di situ ada 2 function yang kita telah gunakan, iaitu split screen dan juga cutaway. So cutaway ni sesuai untuk kita bawa penonton kita untuk ke arah apa tu, kepada konten yang sebahagian konten yang lain daripada video utama. Itu nama dia. Okey. 1, 2, 3. Dekat ni okey tak cikgu? Jelas untuk 2 function ni? Okey, bila cikgu dah siap, so kita bolehlah tekan dan okey. Macam mana kita nak savekan kita punya ni? Cikgu nampak tak ada arrow kat bawah tu, yang arrow menunjuk ke arah atas tu, kita klik kat situ. So kita export project. Kita boleh save video. Okey, so cikgu save kepada HD lah, saya suka HD yang 720 ni. Okey, so saya ambil yang tu. Okey. Okey, so dia dah export kepada library. Okey. Alright, so itu yang cutaway dengan split screen. Sekarang ni saya nak ajar cikgu. Cikgu Julia, okey ke saya tak terkeluar kan? Kan saya takut saya short sendiri ni. Okey. Okey. Okey, so sekarang kita repeat step yang sama. Macam tadi, nak create a new project. So kita create movie. Okey, so sekarang kita nak belajar lagi 2. Saya add dulu. Okey. Okey, so sekarang saya nak ambil contoh yang macam saya buat semalam yang saya buat tu. Contoh saya ambil ni. Saya lama sikit lah. Okey. Alright. So macam mana saya masukkan diri saya kat dalam tu?
Okey, ada titik 3. Highlightkan video yang kita nak masuk tu. So ada titik 3 ni. So kita ambil picture in picture. Okey. Nampak? Saya dah masuk dah dekat dalam video. Okey. Bila kita masukkan dia, dia mungkin berada pada kedudukan yang kita tak nak. Alamak, dia dah tutup saya punya gambar-gambar aloi dalam bentuk atom tadi kan. Okey, so kita nak alihkan dia. So cikgu pergi je dekat screen tu, kat gambar cikgu tu. Cikgu highlightkan dulu dekat bawah ni, bagi jadi kuning. Bila cikgu pergi dekat gambar tu, dah ada gambar, dah ada keluar. Sekejap saya kena edit. Okey. Cikgu pergi dekat gambar tadi, bila kita dah highlightkan, dia ada gambar utara, selatan, timur, barat tu kan. Okay, so kita boleh adjust kat situ lah. Drag to position, pinch to resize. Di situ ada arahan, so jelas lah cikgu boleh adjust. Pinch ni kita gunakan 2 jari cikgu untuk pinch. Untuk ubah nak besar ke nak kecil ke. Dan drag position kita drag je lah dekat screen tu. So saya letak di sini kan semalam. Okay, so yang ni, yang bawah ni, cikgu perasan tak? Bila saya tekan dia ada frame warna putih. Bila saya tekan lagi sekali dia tak ada frame. Macam semalam dekat dalam keynote saya tu, dalam video comparison video saya memang letak frame lah. So saya nak letak frame. Okay. So kita boleh, perasan tak dia punya volume tu off. So kita boleh naikkan volume dia supaya suara kita dengar. Alright, so kita play. Okay. Suara macam slow tu kita naik. Sebab semalam pun memang ada problem sikit kan. Behind alloy. Now everyone, let's see the chemistry behind alloy. For instance, I have metal A and metal B. When metal A and metal B are heated at certain temperature in the furnace, InsyaAllah. Okay, so kita tambah kat situ. Alright. So, kita boleh main-main je dengan dia. Cikgu jangan risau dan takut. Kita yang buat dia. So kita main-main je dengan dia. Okay, then saya nak alihkan dia. Okay. Alright. Saya nak letak frame. Okay, play. Oops. have you ever wondered why the car body? Alamak, minta maaf. Saya punya ni pun yang lain. Tapi tak apalah. Maksudnya konsep dia cikgu faham lah Semalam ada 2. Okay. The body So, of yang an ni, aeroplane and kita even your boleh wedding save ring lah. is made Kita from dah an set alloy. dia mesti dah jadi. Imagine yang if ni. you go to a construction site, Picture there is a small concrete drop onto your car. Kita ada gambar picture. What will happen if your car is made from steel? Saya tak biasa belajar cikgu. And what will happen if your car body is made from alloy? Itu. Sekejap. Saya rasa yang ni lah, insyaAllah. Sebab gambar ni sama je. Saya tak ingat yang mana. Saya rasa yang ni kot. Okey. Alhamdulillah. Ni Let's see what will happen when a 916 or 22K gold ring drop onto the table. A 916 ring is Ini yang made from semalam. gold, Saya lajukan copper, sikit. and silver. Ni saya menceritakan tentang bila kita dah zoom in tu, kita ceritakan tentang apa yang ada dalam gambar yang kita zoom in tu kan. Okey. Alloy to slide So, over each other when force is applied. Okey. Jelasnya cikgu? Hence, is made So, in alloy kita klik is dan kemudian kalau kita nak save macam biasa,
kita tekan ni arrow tu, so kita save video saja, dia akan masuk ke dalam foto. Alright, so seterusnya kita nak tengok green screen. Okay, green screen ni sangat best. Saya tak ada dinding hijau seperti Cikgu Julia, tapi saya ada langsir biru kat rumah saya. So saya nak tengok, nak tunjuk kat cikgu beza lah bila kita guna green screen dengan blue screen ni. Saya tak pasti sebab mungkin langsir saya biru, dia biru pekat, navy blue tu. So dia tak boleh pekat sangat lah warna dia. So contoh kita ambil okay, ni video yang saya nak. Okay, saya letakkan di situ. Okay, sekarang saya nak masukkan cikgu di dalam video ni. Okay, ni contoh saya ambil yang gambar Cikgu Julia, tapi dia tengah cakap pasal ni tu lah, yang semalam tu hydrogen bond, tapi saya nak masukkan kat dalam ni. So kita ambil green ataupun blue screen ni, klikkan, masukkan dia di situ. Nampak Cikgu Julia dah keluar kat false tu? Okay, kita play. Oh, volume dia 0 lah tu. Tak dengar. Molecules no longer form hydrogen bond among themselves. Instead, protein molecules will form hydrogen bond with water molecules. Apa dia? Okay, so sekarang tadi ada cikgu tanya ke bukan ni? So sekarang saya nak tunjuk kalau saya masukkan blue screen saya. Ni blue screen ni langsir biru saya. Dan saya cuba sebab saya tak ada green screen. So masuk juga, tapi nampak tak dia punya, sebab mungkin biru dia terlalu pekat, jadi dia macam dekat tepi-tepi, macam Cikgu Julia ni nampak bersih je tepi-tepi dia kan, tak ada border lah. Yang saya ni saya ada border warna biru. Okay, sebab mungkin warna itu terlalu pekat. Okay, kalau hijau pun ya. Tambah sikit boleh? Boleh. Okay, akak tambah sikit okay, untuk semua, kalau kita nak buat green screen, macam langsir tu, kalau boleh kita tekan. Macam contoh Cikgu Amimah guna langsir biru. Kalau langsir biru tu, kalau kita nak dapat dia punya ruang belakang tu bersih, cantik macam Cikgu Amimah cakap tadi, kita kena langsir tu macam flat lah, masuk, ratakan. Jadi dia akan nampak seolah-olah seperti dinding lah, macam tu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, warna green ataupun blue di belakang yang kita nak gunakan sebagai background tu, dia tak boleh yang hijau atau biru gelap. Dan tak boleh juga yang begitu cair. Dia macam tengah-tengah lah. Kalau kita tengok pada keynote tu kan ada senarai warna banyak-banyak tu, dia macam duduk di tengah-tengah. Kita tambahan lagi. Kan? Okay, sambung. Okay, alright. Okay. Bagus tu tips Cikgu Julia. Saya pun belajar dengan Cikgu Julia untuk memilih kain yang warna hijau. Nak beli kain pun kena tanya dulu tau. Jangan main beli je. Orang kata green screen. Kita pun main beli je lah kain hijau. Cikgu Julia kata kat saya, jangan beli kain macam sekolah agama petang tu. Kan kain dia hijau pekat kan. Tu terlalu pekat. Jadi kena turunkan 2 tone ke bawah sikit lah. Okay. So cikgu bolehlah gunakan tips ni. Saya tengok dekat Shopee pun ada banyak orang jual kain untuk green screen. Okay, mungkin boleh usah-usah ke riki-riki kan kalau berminat. Sebab menarik lah green screen ni sebenarnya satu teknologi yang protein molecules no longer form hydrogen bond among themselves. Kita boleh jadi membaca Instead, berita. protein molecules will form hydrogen bond with water molecules. Hasil ciptaan kita sendiri. Video yang kita hasilkan tu adalah memang hak milik kita sepenuhnya. Okay. So banggalah juga kan kita dapat menghasilkan sesuatu yang macam pengacara TV3 ke contohlah kan. Dan satu lagi tips, bila cikgu nak record bila cikgu nak record video cikgu, tadi kan saya dah minta cikgu main-main record video cikgu sementara saya tengah share-share ni kan. Okay, cikgu jangan record, kalau guna handphone, cikgu jangan record menegak. Handphone tu cikgu kena melintangkan dia. Make it horizontal supaya bila cikgu record menegak, nanti dia punya kiri kanan tu dia tak full screen, dia akan dihitam. Itu teknik membuat video. Yang ni pun dah lama dulu lah saya dapat Cikgu Helmi kan. Cikgu Helmi kan banyak buat video yang cantik-cantik kan. Cikgu Helmi kalau cikgu-cikgu belum kenal, dia adalah guru cemerlang kimia dan sains lah, ikon STEM negara.
Ramai mesti kenal dia punya kan. So dia ada tulis dekat blog dia lama dulu, kalau kita nak salah satu teknik buat video, jangan menegak handphone kita tu, kena melintangkan. Sebab Cikgu Helmi tu dia buat video memang pakai handphone saja, tak adalah pakai peralatan yang canggih kan. Okay. So ini adalah teknik green screen lah. Where protein molecules no longer form hydrogen bond Selain among kita themselves. yang Instead, protein molecules will form hydrogen bond with water slide molecules. down. Okey, saya tunjuk kat cikgu Contoh, saya buka balik keynote tadi. Okey, ni saya punya slide 2 tadi kan. Okey. So saya nak jadikan tak nak ada background, saya nak green screenkan slide ni. Cikgu just pergi dekat brush. Okey, kita tukar color background ni. So macam Cikgu Julia kata, ambil kat tengah kan. Kita ambil yang tengah-tengah ni. Ni ke, okey. So kita pun, saya buat dua-dua lah. So saya nak export dua-dua. Alright. Okey. So kita export sebagai movie, slide nombor 5 dan 6. Alright. So kita exportkan dia. Save. Video. Okey. Kita tengok dekat iMovie channel rupa dia. Kita buat projek baru. So yang tadi selesai. Okey. So saya masukkan. Ni saya dah masuk terus lah. Kalau kita dah klik terus dah pilih video mana kita nak masukkan. Saya masuk terus lepas tu. Kemudian saya masukkan artis kat dalam tu. So saya nak ambil yang pendek sikit. Ambil tak yang pendek. Cutting semua ni panjang. Tak apa. Kita ambil yang 10 second. Okay. So kita masukkan dia. Terbalik tu Mima. Sekejap terbalik. Salah. Minta maaf. Saya tertekan ni tadi. Okay, kita masukkan diri kita dulu. Okay, masukkan diri kita. Lepas tu baru kita masukkan yang kita nak green screen tadi. Okay. Oh, dia play it away. Oh, sorry. Kita kena bawa dia ke depan. Baru dia masuk. Okay. So nampak tak? Gigi saya dah jadi. Atom. Okay. So kita playkan dia. Dia bergerak. So that's why waktu kita waktu kita nak record green screen tu, untuk green screen kita kena merancang dulu, kita kena ada storyboard cikgu kena ada storyboard. Okey, kat sini untuk screen ni cikgu kena buat ada di position mana, dekat yang ni cikgu kena buat ada di mana. Kadang-kadang macam contoh kita nak tunjuk pada semalam dekat dalam video Cikgu Julia ada tunjuk tangan dia dekat hydrogen bond. Kena je pada hydrogen bond kan. Tu kena plan. Dia tak boleh tiba-tiba record tu, tiba-tiba ada tangan tu keluar memang sangat-sangat cantik. Tak ada. Kita kena rancang dulu bila nak buat green screen. Kan? Cikgu Julia kan? Betul tak? Ya, betul. Macam contoh kita nak tunjuk benda tu buat ada di atas. Cuba cikgu tengok gambar Cikgu Julia ni kan? Gambar Cikgu Julia ni. Model. Lupa. Model kita, model mahal. Susah nak dapat. Okey. Nampak? Cikgu Julia ni tak kat tepi. Dekat tepi, tengok tangan dia. Apa? 1, 2, 3. Mana tangan Cikgu Julia yang menunjuk ke tepi tu? Anda semua tentang apa? 1, Pendek ni. Buat video ni pendek. Video bawah pendek. Dia tak boleh play sampai tu. Kita delete dulu. Sekejap. Kita letak dia. Video bawah pun pendek juga sebab dia 10 second, 11 second. Tak apa, kita cuba. Tengok ada tak Cikgu Julia duduk kat tepi. Tak ada. Tu nampak? Cikgu Julia tunjuk kat muka saya. Maksudnya dia dah rancang dah. Oh, dekat sebelah kanan dia nanti akan ada objek yang dia nak letak pada screen tersebut. Okey. Senang kan? Mudah-mudahan cikgu-cikgu semua boleh buatnya. Sebab saya pun nak kata expert tak adalah, tapi cepat. Benda ni cepat tangkap. Sebab iMovie ni dia senang. Okey. Kalau kita cuba main-main sekali dua pun kita dah boleh buat dah boleh hasilkan video ciptaan sendiri. Kan Cikgu Julia kan? Senang sangat.
InsyaAllah. Ini antara apa tu apps yang saya suka lah untuk edit video, sebab dia tak banyak sangat benda-benda yang kita kena technical issue yang kita kena solve untuk edit video tu. Kita just guna dan dapat. Okay. So setakat ni lah saya rasa untuk iMovie. Cikgu ada soalan tak setakat ni? Sekejap saya kena pergi tengok dulu. Okey, ada soalan ke kat chat tu? Sekejap kita buka tengok. Kalau pakai langsir hijau atau biru boleh ke? Betul, boleh. Langsir saya tu sebab saya pakai yang kat atas tu ring bulat tu, that's why saya tak boleh nak flat kan. So dia nampak macam shape tu kan, tak berapa kemas lah. Okay, kalau cikgu ada kain bentang, ada tarik je kiri kanan langsir tu supaya dia tegang sikit, nampak macam dinding macam cikgu dia cakap tadi, insyaAllah no problem. Okay. So setakat tadi untuk iMovie itu dari saya. So kemudian saya nak pass pada Cikgu Julia lah. So saya stop presentation Cikgu Julia. Okay. Untuk kita proceed kepada GarageBand pula. Okay, so saya jadikan Cikgu Julia host dulu. Okay, terima kasih. Alright. Alright. Okay, sekejap okay. Alright. Okay, saya sambung dengan GarageBand. Okay, untuk pengetahuan semua, saya tak berapa pandai GarageBand ni. Biasa-biasa je. Sebab kita, cikgu kimia ni jarang nak guna benda-benda instrumen ke apa kan. Jadi saya tak adalah pandai sangat, tapi bolehlah kalau nak setakat nak guna sikit tu adalah yang kita boleh share kan. Okay, GarageBand ni satunya yang menarik, kita boleh buat lagu sendiri, itu satu. Ataupun kita boleh juga buat lagu orang, kita ambil lah note daripada internet ke apa untuk kita mainkan. So yang saya nak tunjuk ni, ini salah satu contoh pelajar main muzik lah, GarageBand dia orang main. So dengar ke bunyinya? Dengar, okay, alright. Okay, so kat situ yang pelajar tengah petik tu gitar, kemudian seni piano and then drum. So setiap satu instrumen tu dia memang ada dia punya chord dan sebagainya lah. Okay, tapi malam ni saya tak nak ajar chord, sebab bila ajar chord tu dia lebih complicated, sebab kita bukan nak main muzik beria kan untuk kita punya PNP. Cuma saya nak tunjukkan bahawa melalui GarageBand ni, kalau kita tak pernah, katakan kita tak pernah main gitar, kita boleh main gitar. Cuma bentuk dia bentuk iPad lah kan, itu je beza dia. Okay, so untuk GarageBand saya akan pergi 3 benda utama yang saya akan tunjukkan, saya akan share dengan cikgu-cikgu. 3 benda utama tu ialah, yang pertama live loops. Okay. Dalam live loops ni saya akan tunjukkan yang pertama moving machine. Kita akan gunakan moving machine. Macam contoh semalam cikgu Amimah, dia ada gambar kereta, kapal terbang semua tu, dia ada bunyi kereta. Jadi kita boleh ambil ada bunyi itu daripada sini. Okay. Kemudian yang kedua R&B. Sebenarnya boleh je R&B, kalau cikgu suka hip hop, cikgu pilih hip hop. Kalau cikgu suka rock, cikgu pilih rock. Tapi macam saya kalau saya buat video, saya suka pilih R&B dan saya suka bunyi dia yang soft lah, dekat background tu soft. Takkan kita nak ajar kimia lepas tu di background rock kan, pening pula budak kita nak dengar kan. So saya choose R&B. Tapi untuk cikgu you can choose mana-mana yang cikgu suka, tak kisah. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, saya akan tunjukkan yang major tadi live loop, so sekarang tracks. Okay, tracks ni ada banyak lah. Contohnya tadi pelajar tadi main gitar, dia ada piano dan sebagainya, tapi saya nak fokus on audio recorder. Okay, kemudian yang seterusnya, yang ketiga, elemen yang penting ialah kita dah buat lagu, kita dah
buat bunyi dan sebagainya, dan tentulah kita nak share dalam kita punya video kan. So yang tu yang saya akan tunjukkan. Okay, kalau saya tersilap di mana-mana, minta tolong kawan-kawan, Cikgu Amimah dan siapa je lah yang dah biasa GarageBand boleh je interrupt. Okay. Alright, so sekarang kita pergi kepada GarageBand. Okay, so GarageBand yang ada simbol gitar tu. Okay. Alright. Okay, kejap. Kita keluar apa ni? Loading. Loading Loading apa? Digital. Oh, loading. Apa tu? Digital. Oh, okay. Okay. Okay, yang ini loading digital DNL ni ialah digital teaching and learning yang untuk kita punya slot ni. Saya masuk muzik sajalah, bermain-main dengan muzik. So kita tak mau pergi sini dulu. Okay, kita akan pergi. Yang pertama, okay, tanda plus. Okay, ada plus di atas. Okay, pertama tadi saya janjikan kita nak ajar, pertama saya nak sharing pasal live loop. Bukan ajar live sharing, live loop. Okay, so kat atas tu ada live loop dengan track. Jadi cikgu klik saja live loop. Okay, live loops ni, ni semualah. Dia ada sound library, EDM, hip hop dan sebagainya. Okay, dalam sound library, dia ada banyak lagi. Tapi yang ni cikgu kena download lah satu-satu. Saya ada lah a few yang dalam saya punya iPad, saya tak ambil semua pun. Okay, kalau tak, bila kita dah download tu, dia akan keluar dekat sini. Benda-benda. Yang ni semua yang saya dah download dalam sound library. So dalam sound library tu ada banyak. Elevated Beat, Animal Kingdom. Kalau Animal Kingdom tu bunyi binatang lah. Macam-macam binatang ada kat situ. Betul, sangat mudah. Kan? Betul. Katakan kita, terutama macam kita, cikgu kalau cikgu ajar subjek yang macam sains yang ada cerita pasal haiwan ke apa kan, memang seronok lah. Kalau nak cerita pasal elephant, ada bunyi elephant. Just klik dekat Animal Kingdom tu. Macam tu lah cerita dia. Alright. So itu live loop. Okay, so saya nak tunjuk yang bunyi apa tadi. Ni moving machine. So bunyi kereta ataupun lori ataupun train, apa saja kenderaan yang cikgu ada. Basically dia sama je. Kalau Animal Kingdom pun buka dia, cikgu klik dia akan terus keluar. Okay, so kat sini dia memang tak tulis tau. Okay, dia tak tulis yang petak nombor 1 tu kenderaan apa, petak nombor 2 tu kenderaan apa. So kita yang kena main-mainkan. So jomlah kita sama-sama tekan-tekan. Okay, so kita pergi kotak yang pertama. So saya tekan kotak yang pertama. Okay, kat situ dia bunyi engine kereta. Baru nak start. Kalau saya dengar boleh dengar ke Mima? Boleh. Okay, alright. Sebab dekat saya macam bunyi perlahan. Okay, lepas tu yang kedua bunyi horn kereta. So katakan cikgu nak buat story hari ni, nak buat story, saya balik kerja, jam teruk. So cikgu masukkan dalam elemen horn kereta. Pin. Okay, macam saya cakap, bila kita nak buat movie ataupun kita nak buat video kita, tak semestinya kita nak terus kepada PMP. Kita boleh mula dengan apa saja. Okay. Kemudian kita pergi petak yang kedua, yang bawah. Itu dia dah bunyi lori. Itu bunyi train. Dan tinggal habislah. Dan setiap kotak tu bunyi dia berbeza-beza juga, tetapi kenderaan yang sama. So yang petak, yang garis lajur yang ketiga itu adalah story tentang train. Jadi dia akan ada bunyi train, sequence bunyi train tu memang berfollow lah. Okay, jelas Alright. Okay, katakan cikgu nak record. Okay, katakan cikgu nak record. So, saya ambil bunyi kereta ni. Okay, cikgu tekan record button yang red tu. Okay. So, cikgu record lah. Katakan yang pertama yang ni. Lepas tu follow yang ini. Kemudian ada bunyi lori. Okay. Buat lama sikit. Okay, so kita stop. Alright. So, sekarang kita dah stop dan kita tekan button yang dokumen yang kiri sekali yang bentuk macam surat tu kan. Bentuk surat tu dia akan automatic save. Okay, boleh Mima? Boleh. Okay. So bila dia save, dia akan tulis my song. Kalau cikgu tak pernah buat apa-apa lagu, dia akan my song 1, my song 2, macam itulah.
So jangan lupa untuk rename. Okay, so bila nak rename, klik lama dekat my song tu and then choose rename. Okay, just namakan. Okay, katakan transportation. Okay. Done tekan done di atas sebelah kanan. Okay, so sekarang cikgu dah dapat transportation. Itu adalah bunyi transport yang cikgu dah simpan dalam GarageBand yang pertama menggunakan live loops. Okay, so saya harap jelas ya. Okay, kemudian saya pergi kepada, okay, still cikgu boleh klik tambah lagi, plus sign. Okay, kita pergi, masih lagi dalam live loops. Okay, masih lagi dalam live loops. Dan kita pilih RNB seperti yang saya pilih, yang saya nyatakan lah tadi. Okay, so kita pilih RNB. Sekejap tengah loading. Dan okey tak? Okey kan? Okay. Dia slow sikit. Okay. Alright. Dekat sini ada banyak instrumen atau di sebelah kiri ni kalau cikgu tengok dekat atas ni ada macam dark machine. Apa machine pun saya pun tak sure nama dia kan. Lepas tu ada keyboard, dia ada electric piano, dia ada yang macam DJ, ZZZ tu. And then dia ada grand piano. And then cikgu boleh tambah lagi kat bawah tu. Okay, bila klik plus bawah, dia ada tulis loop dengan instrumen. So cikgu boleh pilih lah. Kalau nak pilih instrumen lain. Contoh, so, bolehlah masukkan drum. So, tambah je lah. Sekejap dia masuk tak? Kita pun tak sure dia masuk ke tidak. Mana tu tadi? Ni My Song 21. Okay. Sebab saya pun guna GarageBand pun bukan macam selalu. Okay, so cikgu klik dekat, sekejap, mana nak klik? Ni petak yang macam, okay, yang pertama gambar dokumen, yang kedua macam petak ada telinga, lepas tu sebelah tu macam kek sikit, yang sebelah tu, yang macam ada jalur-jalur, betul ada dot-dot tu kan, untuk dapatkan gambar yang macam sebelah FX tu, yang sebelum FX. Okay. So kita nampaklah, sekarang kita nampaklah kita punya drum ada kat bawah. Tambahan drum. Okay, so kita dah ni, kita kena Okay, so kita nak main sekarang macam mana cikgu nak masukkan lagu. Cikgu klik je, ikut, dia akan pergi sequence lah, ikut sequence. So, cikgu klik yang pertama, habis dia akan masuk yang kedua. So ini adalah lagu yang kita hasilkan. Sudah cikgu record. Klik record sama juga. Sebenarnya sambil cikgu record tu boleh terus je klik kita hati. Saya bila main benda ni, saya suka kita hati. Sebab kita bukan song director. Tekan je lah untuk agak betul rumah. Jengkel suara. So sekarang kita dah dapat lagu kita. Okay, so itu adalah lagu yang cikgu hasilkan. So sebenarnya selain pada R&B, cikgu boleh pergi rock, cikgu boleh pergi klasik, cikgu boleh pergi mana-mana saja yang cikgu suka. Klik je mana-mana button ni untuk menghasilkan lagu background. Okay, sebenarnya macam cikgu Amimah cakap tadi, bila kita nak upload YouTube ke ataupun kalau tak upload YouTube pun kita nak buat video untuk kita boleh je ambil music MP3 daripada mana-mana, apa tu, YouTube kan, daripada mana-mana lah, kita Google je, okay, MP3 contoh kan, kita boleh ambil. Tapi bagi saya kadang-kadang dia akan jadi isu. Katakan kalau cikgu ada YouTube channel, dia akan jadi isu kemudian sebab kita menggunakan muzik orang lain. Itu satu. Lepas tu yang kedua, kalau kita buat sendiri macam rasa macam best jugalah hasilkan sendiri walaupun muzik tu tak best sangat kan. Saya tak best sangat muzik tu. Okay, so sama juga bila save, tekankan dokumen. Okay, jangan lupa untuk rename, klik lama. Okay, tekan rename. Okay, cikgu tulislah kat situ. Saya kadang saya tulislah lagu baru
lagu baru 2 ke. Ataupun katakan cikgu nak gunakan lagu tu dalam slide cikgu yang kimia rate of reaction contoh kan. So cikgu tukarlah, kita tukarlah lagu rate of reaction. Jadi bila cikgu dah nampak nama dia lagu rate of reaction, so kita dah tahu dah, okey kita akan terus pilih yang itu. Kalau tidak song 1, song 2 kita jadi pening kan. Okey, so itu yang pertama dah selesai, iaitu live loop dengan juga R&B. Okay, yang kedua tadi apa lah? Lupa pula saya. Apa lagi yang kedua? GarageBand tadi live loops kan? Live loop dah. Tracks. Track. Okay, track. Okay, track. Cikgu sama juga tekan plus. Okay, tekan plus. Okay, track tu yang sebelah je live loop. So, cikgu klik track. Dekat track ni ada macam-macam instrumen lah. Kita ada keyboard, kita ada drum, kita ada EMP. Ni semua yang cikgu nak guna. Okay, so terpulanglah kalau nak track. Boleh, cikgu try je lah mana-mana. Okay, tapi yang saya nak pergi kepada audio recorder. Okay, sebab kita ni cikgu, kita akan nak record suara. Okay, so bila kita buat kita punya video, kita ada banyak cara untuk record suara kita. Yang pertama, kita record direct daripada keynote. Macam semalam saya ada bagi tahu yang saya ada buat direct daripada keynote. Saya terus record suara saya. Okay, yang kedua, macam tadi Cikgu Amimah ada tunjuk dekat iMovie. So dekat iMovie pun kita boleh record direct suara kita, ataupun kita record lah muka kita, video kita, dan kita tempelkan dalam iMovie kita. Dan yang ketiga, kita boleh gunakan GarageBand. Okay, so kita klik pada voice. Okay, pada voice. Okay. Alright, so kita ada satu yang studio. Sekarang kita berada pada studio. Kalau ada macam ni, kita ada studio lah. Okay, lead vocal maksudnya kita lah sebagai penyanyinya pada hari ini. Kawan-kawan. Okay, cikgu boleh slide Cikgu slide ke kanan, dia tukar. Radio ready. Ni kalau cikgu rasa macam hari ni rasa jadi DJ lah. Okay, so boleh guna radio ready. Okay, kemudian dia ada punchy present. Yang ni pun dia ada beza sikit bunyi dia. Nanti kita recordkan suara kita sikit. Sweet chorus dan sebagainya lah. So selalunya macam kita nak record kita punya percakapan tu, kita pilih lead vocal lah. Okay, so ini semua tu ni kejap lagi kita buat Okay, so kita pergi record. Katakan saya nak cakap selamat datang ke kursus digital teaching and learning. Okay, so kita buat. Kita record, tekan merah. Selamat datang ke kursus digital teaching and learning. Hai semua. Okay. So kat situ kan. Okay, jadi kita play. Dengar ke? Dengar tak Mima? Dengar. Yang akak tengah record ke tengah play tu. Sekejap Kak Wan masuk. Dengar tak? Dengar. Cuba play balik. Ni tengah play. Dengar tak? Tak ada. Dia kena TikTok dia. Tu volume tak? Oh, okey. Okey, TikTok. Okey, TikTok ni dipanggil metronom. Yang segitiga biru tu dipanggil metronom. Kita offkan dia. Kita nak off. Okay, kita offkan dia. Kita tak bunyi TikTok. So, dengar tak suara? Kita tak mau record Cuba play balik. Dia dah lari dah habis. Tak kena ke depan. Ada tak? Tak dengar lah. Okay. Kita naikkan sikit. Volume okey. Volume okey. Kita try sekali lagi. Hai semua, selamat datang. Ada ke? Dekat saya punya pun tak ada, alamak. Tak ada lah. Semua telefon. Headphones. Aku kena
Kena guna headphone kot sebab kita guna Zoom dia tak boleh direct kot. Mungkin Sebab kalau selalunya kalau saya direct rakam macam tu je, bila kita play dengarlah suara macam tu lah. So sebab kita pun tengah guna voice dekat Zoom kan. Mungkin. Tapi tak apa, cikgu nanti guna tau. Cikgu nanti try. Tapi cara dia macam tu lah. So yang ni boleh slide. Slide kita ada banyak kat sini. Cikgu pilih yang mana-mana cikgu ni lah. Tapi dia setiap satu tu ada beza je lah. Kat sini tone. Katakan bila kita cakap, okay, kat sini cikgu boleh adjust tone dia. And then dari compressor tu dia akan naik tinggikan suara kita. Macam tu lah. Setiap satu tu ada pitch dia. So selalunya saya guna lead vocal lah. Narrator pun ada juga. Narrator untuk kita cakap jugalah. Macam tu lah. Okay, so yang ini yang bahagian studio. Alright, kalau cikgu perasan semalam saya punya video yang hydrogen bond tu, di hujung video tu ada robot. Yang saya kata terima kasih ke apa benda entah. Suara robot. Itu adalah suara saya yang saya record tapi saya robotkan dia menggunakan file. So cikgu klik pada file. Dekat sini ada macam-macam. Okay. So cikgu sama juga record, tekan button merah. Jadi kan kalau saya record tak keluar pula suara dia memang kan. Sama juga. Okay, kita cuba Itu cara je lah. Okay, kita buat yang baru lah. Sekejap Okay, saya klik plus, pilih audio recorder, pilih voice. Okay, sekarang kita pilih file. Okay. Alright, so kat sini mula-mula kita record lah apa-apa yang kita nak cakap kan. So terima kasih semua sebab hadir ke kursus Digital and Teaching and Learning. Selamat berkenalan. Okay. Alright, so itu adalah suara yang biasa. Katakan kita nak tukar suara kita jadi kita slide je. Ini semua slide je. Yang macam post slide kan, dia boleh slide. Yang ni kalau kita nak suara kita monster, so cikgu just play. Tetap tak keluar. Tak dengar kan? Tak boleh sebab kita pakai speaker dekat sini. Mungkin dia tak boleh keluar dekat GarageBand. Okay. Tak apa, cikgu boleh cuba nanti. Yang penting caranya dah nampak lah kan. Tapi jangan lupa yang ni metronom yang biru segitiga tu atas tu cikgu off. Cikgu off tu cikgu just klik kat situ sampai warna biru dia hilang. Sebab kalau tak klik tu dia akan bunyi TikTok tu. So masuk dalam tu kan. Nanti dia akan masuk dalam kita punya suara. Okay, so ini semua yang kita nak guna lah. Macam semalam saya guna robot, so saya guna yang inilah semalam. Okay, lepas tu dia ada dreamy. Yang ni bunyi dia soft sangat. So suara kita macam tak dengar sangat lah. Okay, kalau yang ni. Ni Bullhorn ni kalau cikgu rasa nak cakap kuat biar budak dengar, sesuai lah guna Bullhorn ni kan. Dan ini telefon. Lepas tu ini suara jadi sedap sikit. Okay, yang ni memang selalu kita dengar chipmunk. Kalau saya selalu fikir, macam mana orang buat suara chipmunk saya ingatkan suara orang tu memang chipmunk. Rupanya sekejap. Okay, rupanya dia adalah app yang digunakan. Dan untuk GarageBand, memang dah ada kat sini. Dan ini adalah suara alien sci-fi. Okay, so habis yang kedua iaitu yang tracks. Okay, so sekarang yang ketiga saya nak tunjuk macam mana kita nak pindahkan. Kita nak share kita punya video. Kita punya music ke apa benda yang kita hasilkan tadi ke mana-mana yang kita nak pergilah. Contohnya iMovie ke apa kan. Okay, so saya pilih yang lagu Rate of Reaction yang tadi kita buat gunakan live loops yang R&B tu. So cikgu klik lama dekat situ. Okay, dia akan ada copy, duplicate dan sebagainya. Kita klik share yang bawah sekali. Okay, lepas kita klik share, dia akan keluar 3. So kita pilih song lah sebab kita nak gunakan dalam kita punya movie. So kita pilih song. Okay, high quality dan tentulah high quality. Cuba cikgu tengok bawah tu, my info. Tiba-tiba kita jadi artis kan, komposer pun kita, album pun kita. So rasa macam bangga lah sebab kita yang hasilkan semua. Ni kalau masuk anugerah juara lagu, hebat ni. Okay, so kita klik share.
Okay, so bila kita klik share, ada setengah iPad dia memang dah ada tulis kat situ in file, share in files. Okay, tapi saya punya tak ada. Sebelum ni ada, mungkin dapat update dia jadi tak ada kan. So kita klik je open in. Cikgu tengok cikgu punya kalau dia dah ada files tu, cikgu pilih je files. Kalau tak, pilih open in. Open in ni lah macam saya punya Memang ada kan. kat space kan. Dia tengah exporting rasanya song. lepas update mungkin macam tu kot. Rasanya lah. Sebab sebelum ni dia boleh direct je. Dekat screen dia tengah exporting Okay lah, Okay, so dah export. Okay, bila export, save to files. Cikgu pilih save to files yang nombor 2 dekat saya punya nombor 2 lah. Okay, cikgu punya tak pasti. Tapi save to files. Okay, kat sini ada banyak yang kita boleh pilih. So, cikgu kalau rasa nak simpan dalam dokumen tu pulang lah. Okay, tapi saya nak masukkan ke mana MOV Keynote lah. Keynote pun boleh. Saya pilih Keynote. Alright. So, kita klik save. Okay, so sekarang dia dah masuk dekat Keynote. Jadi, kita buka, kita punya Keynote. Okay, so sekarang yang ni, okay, katakan saya nak masukkan muzik tadi dalam slide yang sekarang yang tengah terpapar ni. Nampak ke sekarang ada slide? Sekarang dah masuk Keynote ke? Slide. Tak. Yang Keynote yang, ialah Keynote yang day 2 presentation. Betul? Yang tu? Yang tajuk dia share. Betul. Okay, saya tak nampak kat screen sebab laptop saya dah tutup. Okay, so sekarang katakan saya nak masukkan muzik saya tu di slide yang ini. Okay, so caranya cikgu klik plus. Okay, sekejap saya cikgu klik kelas. Okay, lepas tu dia ada, okay, semalam kita dah buat foto, video, okay, semua kamera dengan record audio je kita tak buat kan. Okay, insert from. Cikgu pilih insert from. Okay, so sini cikgu tengok tu. First kali, lagu Rate of Reaction. Sebab itu yang paling latest yang kita baru masuk. Jadi kita just klik dekat situ. Okay, klik kat situ. Okay, so kita dah nampak dah. Itu kalau kita play, so dia akan play lah lagu yang kita main dekat GarageBand tadi yang kita dah record. Dengar tu memang. Tak boleh dengar. iPad saya. Dia dengar kuat. Oh, okey, dekat iPad ni. Okey. Dekat iPad saya memang tak dengar apa-apa. Sorry. Okey. So sekarang kita dah hasilkan lagu kita. Itu kalau guna R&B ataupun pop ataupun rock tu sebagai background lah kalau kita nak guna sebagai background. Kalau kita nak guna macam saya tunjukkan tadi yang transport tu, yang moving machine, yang itu kalau kita nak masukkan dalam video macam Cikgu Amimah punya video ada kereta apa semua tu, so kita masukkan. Yang tadi, yang ni yang music yang kita gunakan lah. Okay, dan yang ni track ni kalau cikgu dah record suara, sama juga proses dia. Cikgu klik share, lepas tu cikgu pilih open in and then save to files. Lepas tu pilihlah files yang mana yang cikgu nak. Okay, so kita dah hasilkan lah satu lagu pendek. So nama jelas sikit. Macam semalam kalau cikgu perasan dalam video saya yang bila cincin tu jatuh kan macam dia ada bunyi kan. Yang tu saya main piano dekat tracks tu. Saya record piano yang saya main sendiri. Untuk pertama kali dalam hidup saya main piano. Sebab sebelum betul. Saya guna live loops tu. Tapi ni bila kita nak bunyi tu tak jumpa dalam live loops. Jadi saya buka tracks dan saya record sendiri bunyi yang saya nak. Yang hujan, video saya yang hujan guruh tu pun saya menggunakan keyboard. Itu ialah electric keyboard. Itu keyboard. So just kita ambil je, tekan lah mana yang agak-agak bunyi dia lebih kurang sama. Okay. Tapi tu panjang sikit lah kalau nak tunjuk kan.
Tapi gunakan piano macam tu. Okay, so itulah kot GarageBand kan. Malam ni kira tu dah cover. So yang tu lah setakat ni jadi so yang ni semualah yang ada yang saya punya, ada yang orang punya, kita share lah. Okay. So saya rasa untuk GarageBand habislah kot. So alhamdulillah lah untuk kedua-dua aplikasi yang kita nak kongsikan malam ni dah selesai. Okey, cikgu-cikgu jangan left dulu sekejap. Slide apa? Keynote tu. Okay. Yang saya kata ni ni, yang ni ke? Okey. So ni malam ni saya nak kongsi sikit satu projek yang kami rancangkan. Okey, di mana kami nak developkan satu e-book yang ada content development untuk subjek kimia KSSM. Okey. Yang ni saya akan cerita lebih panjang di dalam group. So boleh, siapa yang belum join boleh join scan QR code tu untuk join group Telegram tersebut. Okey, ataupun boleh tengok link yang saya paparkan tu. So dia punya asas dia adalah e-book ni kita akan contoh, saya dengan Cikgu Julia dah hasilkan bahan kami, dan saya nak ajak lagi ramai cikgu kimia sebab kita nak hasilkan konten yang mengikut silibus KSSM yang baru lagi. Jadi benda ni memang kena pakai lama ni kan, sebab silibus baru. So bagi cikgu-cikgu yang berminat, yang betul-betul nak setiap hasil kerja yang cikgu sumbangkan dalam e-book kita ni, nanti kita memang akan kreditkan nama cikgu kat dalam tu lah. So cikgu dah ada satu bahan yang cikgu hasilkan dalam bentuk e-book. Kan Cikgu Julia? Ya, Cikgu Julia pun tengah screenshot tu. Saya tunjuk sikit contoh. Ini contoh. Kalau saya boleh tunjuklah Cikgu Mima boleh. Untuk kawan-kawan tengoklah sikit macam mana. Okay, so ini contoh je. Tajuk dia Easy Chemistry with Nation. Kami berhasrat untuk menghasilkan yang animation lah. Sebab kita tak nak lah lawan buku teks. Buku teks tu dah memang lengkap dah. Cuma kami rasa kita nak macam more to animate lah. Macam serta-serta part tu kita nak animate. Jadi kami macam berhasrat lah nak menghasilkan e-book khas untuk animation. So ini lebih kurang paparan dia lah. Saya tak siap pun, saja nak tunjuk sama-sama lah share kan. Okay, nak bagi cikgu-cikgu nampak macam mana rupa e-book tu kan. Secara asas. Ya, betul. Asas dia macam ni lah. And then acknowledgement dia, okay, lebih kurang sama je lah acknowledgement macam buku teks kan. Okay, so macam semalam kita dah pergi chapter 5, saya dah buat hydrogen bond, and then saya juga ada hasilkan ionic bond. So ini saya just tunjuk je, masukkan. Sebenarnya kalau cikgu-cikgu lain ada hasilkan yang lain, boleh je kita nak add on dalam ni kan. Okay, so dekat sini semua boleh bergerak video lah, yang video semalam tu semua yang semalam video tu kita nak masukkan dalam ni. Tak cantik pun lagi buku ni. Ini saya nak tunjuk contoh je. Okay, kemudian chapter 8. Kalau boleh kita nak setiap chapter lah ada. Tapi nak animate semua tak pasti lagi lah. So yang ni chapter 8 yang semalam cikgu Mima ini pun memang boleh play. Lepas tu yang ini yang cikgu Mima kata nak kreditkan kepada siapa-siapa yang hasilkan. So kita ada kita bercadang satu page tu, kita nak letak writers, gambar ke atau video cikgu ke, kan. Sebab ini ialah e-book, cikgu boleh video juga. Kalau cikgu nak cakap ke apa pun boleh. Basically dia basically cikgu dia. Ya. Okey. Dan kalau cikgu perasan dalam video saya yang last kali ada gambar saya juga kan. So maksudnya bila cikgu hasilkan keynote dan bila cikgu compile dekat movie tu, cikgu boleh je letak slide kat akhir tu nama cikgu dari mana, MSM ke, sekolah kementerian ke, tulis nama sekolah cikgu pun boleh. Dan di hujung ni pun kita compilekan sekali lagi authors untuk e-book ni. Betul. So itu hasrat kami lah sebenarnya. Yang mana kami nak ajak rakan-rakan semua share cikgu lah. Yang betul-betul berminat. Untuk cikgu-cikgu yang betul-betul berminat, bolehlah tanya-tanya kawan-kawan yang
Hadi malam ni kan, boleh tanya-tanya kawan-kawan lain kalau betul-betul berminat dan nak memberi sumbangan. Benda ni memanglah tak ada inisiatif kami lah. Mek je Cikgu Hafiz, kita akan bagi tempoh masa untuk setiapkan setiap topik. So nanti kita akan bincangkan dalam grup bagi kita masuk dulu cikgu-cikgu yang betul-betul nak berikan komitmen untuk siapkan konten e-book ni. InsyaAllah konten e-book ni kita akan sebarluaskan lah hasilnya nanti insyaAllah. Okay? Bolehlah kita share-share dengan kawan-kawan pasal ni. Cikgu-cikgu bolehlah snap gambar ni untuk share kat kawan-kawan supaya dapat sertai group then. Alright, so yang terakhir sekali Cikgu Julia. Okay. Daftarkan keahlian anda di sini. Kehadiran, kehadiran. Kehadiran. Oh, Facebook keahlian ni. Okay, sorry. Okay, cikgu boleh scan. Ini. Alright. So, itu sajalah kot daripada kami berdua pada hari ini dan semalam. Kami harap apa yang dah kami share tu mendapat manfaat lah kepada kita semua, khasnya untuk subjek kimia lah, sebab kita kalau boleh kita nak pertama sekali mesti nak jaga subjek kita kan, pelajar kita. So harap-harapnya dapat membantulah sedikit. Okay, tolong share sebenarnya Cikgu Julia, tolong share apps menarik untuk saya install juga. Cikgu nak guna untuk apa tu? Kadang-kadang kena tahu tujuan juga kan. Kalau cikgu nak melukis, ada apps dia. Kalau cikgu suka ambil nota, nak buat nota yang interaktif, ada apps dia. Ada apps yang berbayar jugalah. Contoh macam kalau nota tu, saya suka Notability. Dia RM37 macam tu harga dia. Ada je yang percuma, tapi saya rasa Notability tu best juga. Lagi apa lagi Cikgu Julia? Okay, Cikgu okay. Kalau cikgu nak guna, nak macam untuk tulis nota ataupun meeting, ataupun cikgu nak ajar pelajar cikgu buat nota sendiri, saya sangat syorkan cikgu guna notes. Notes dalam iPad dia percuma dan dia ada di dalam iPad, dia ada dalam iPhone, dia memang ada di MacBook secara percuma. Cikgu boleh ajar pelajar cikgu buat chapter by chapter melalui notes. So mungkin nanti saya akan cuba share lah penggunaan notes ni, sebab saya memang macam saya pegang lembaga disiplin sekolah, saya memang suruh budak guna notes tu so that bila minit mesyuarat dia boleh masukkan dalam tu. Jadi dia boleh by date macam tu lah. Macam kita ada buku meeting kan, macam tu lah notes tu, dan sangat mudah. Nanti saya akan tunjukkan sikit-sikit macam mana. Tapi notability tu memang kalau notability, kalau cikgu suka notability memang boleh, tapi notability berbayar lah. Berbayar lah juga cerita dia untuk ambil nota. Kalau drawing, kalau dulu sketch drawing, sketchbook. Sketch Pro semua kena bayar juga. Banyak jugalah kalau macam contoh ada anak-anak ke apa kan, ada drawing apps, ada drawing desk, Lex Doodle, banyaklah boleh explore dekat Apple tu, Apple's App Store tu. Okay, setakat ni je lah kot malam ni Cikgu Julia dan cikgu-cikgu yang lain. Okay. Apa-apa insyaAllah kalau cikgu dah join Telegram tu, kita akan update dalam situ. Okay, so terima kasih banyak-banyak cikgu-cikgu kerana sudi join kami pada malam ni. Okay, insyaAllah semoga ilmu yang bermanfaat lah yang kita kongsikan malam ni, dan cikgu pun dapat sesuatu untuk dibawa pulang ke rumah walaupun berada dalam rumah sekarang dan juga untuk disebarluaskan di sekolah cikgu pula, kongsi dengan kawan-kawan yang lain pula kan, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak dari saya. Okay, mohon maaf lah jika ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Ya, betul. Especially dari pihak kami yang lemah tu datang daripada pihak kami, yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minta maaf juga semalam tentang isu teknikal, minta maaf sangat-sangat. Okay, sesuatu yang di luar perancangan kami.
Okey ke?